Assalamualaikum dan selamat kita bertemu lagi. Topik yang saya akan ceritakan pada sesi kali ini ialah 3 cara untuk mendapatkan peluang modal perniagaan ya. Antara faktor utama dalam memulakan sesebuah perniagaan adalah modal. Modal yang diperlukan bagi menjalankan perniagaan biasanya dibahagi kepada 3. Modal permulaan, modal kerja, dan modal operasi. Walaupun sudah sedia maklum tentang semua jenis-jenis modal, ada yang tetap bertanya, mengira modal sememangnya mudah. Masalahnya, bagaimana cara untuk mendapatkan modal? Anda juga mungkin berfikir demikian. Ini topik yang menarik kerana ramai yang menghadapi kesukaran mengumpul modal untuk berniaga. Contohnya, jika seseorang mahu memulakan perniagaan dobi dengan mesin basuhnya sendiri, dia memerlukan modal sekurang-kurangnya RM20,000. Jika dia hanya mempunyai wang sebanyak RM3,000, bagaimana dia dapat mencari jumlah modal yang selebihnya? Terdapat 3 cara untuk mendapatkan modal perniagaan. Yang pertama, modal sendiri. Pertama sekali, jika anda ingin memulakan perniagaan, anda boleh menggunakan wang sendiri. Anda boleh menggunakan wang sendiri sama ada daripada simpanan dalam bank atau dengan menjual harta kepunyaan anda. Sebagai contohnya, ramai yang menjual motosikal untuk dijadikan modal perniagaan atau menjual barang-barang kemas yang dimiliki bagi tujuan tersebut. Menjual barang untuk mendapatkan modal adalah satu perkara biasa. Yang penting, jangan terlalu sayang menjual aset bagi menambah modal. Contohnya, jika anda tidak mempunyai wang untuk modal perniagaan dan terpaksa menjual barang-barang kemas anda, jualkan sahaja. Apabila perniagaan anda membuahkan hasil di kemudian hari, anda boleh membeli semula perhiasan yang lebih baik. Betul tak? Yang kedua, melalui pinjaman. Membuat pinjaman sebagai modal perniagaan juga satu daripada cara yang sering diambil. Melalui pinjaman, biasanya perniagaan anda ditubuhkan dengan lebih cepat. Meminjam lebih baik daripada menggunakan wang sehingga menunggu wang yang mencukupi. Walau bagaimanapun, oleh kerana modal anda berpunca dari pinjaman, anda perlu berhati-hati dengan cash flow. Inilah kerana anda perlu membayar balik pinjaman tersebut. Anda juga mungkin perlu membayar balik pinjaman secara bulanan, 2 kali setahun atau secara tahunan. Perlu juga diingatkan dengan kadar bunga yang anda terpaksa hadapi. Berkenaan pinjaman, ramai orang yang terlalu memikirkan bagaimana mereka boleh mendapat pinjaman, tetapi tidak memikirkan apa yang perlu mereka lakukan untuk membayar balik pinjaman tersebut. Ya, betul. Pinjam senang, tapi bayar itu masalahnya. Apabila membuat pinjaman, cuba fikirkan cara untuk membayar balik. Anda seharusnya tidak terlalu optimis untuk mendapat pulangan besar dalam perniagaan pada bulan-bulan pertama. Jika perlu, buatlah anggaran yang lebih pesimis. Daripada anggaran secara pesimis, anda akan dapat menilai sama ada anda mampu membayar balik pinjaman atau tidak. Yang seterusnya ialah melalui usaha sama atau kerjasama dengan rakan kongsi. Daripada menjalankan perniagaan dengan modal anda seorang sahaja atau daripada pinjaman ditanggung sendiri, anda juga boleh melakukan perkongsian perniagaan dengan orang lain. Bermakna anda berkongsi modal dan juga berkongsi tanggungjawab dan juga liability tadi. Melalui perkongsian, risiko perniagaan yang anda tanggung berkurangan kerana anda mengongsinya dengan rakan-rakan perniagaan yang lain. Tetapi keuntungan perniagaan juga harus dikongsi. Maksudnya, risiko dikongsi bersama, keuntungan juga dikongsi bersama. Masalahnya, jika mahu melakukan perniagaan secara berkongsi, siapakah yang mahu bekerjasama dengan anda? Ini bergantung kepada kebolehan anda menjana keuntungan daripada perniagaan ditawarkan. Tetapi tawaran keuntungan sahaja tidak mencukupi. Anda memerlukan strategi yang baik serta tidak sombong dengan orang-orang yang diajak untuk bekerja sama. Selain itu, jika boleh, anda perlu memberi penerangan yang realistik, sederhana dan tidak keterlaluan memberi gambaran keuntungan kepada rakan kongsi anda. Jadi, fikir-fikirkanlah yang mana pilihan anda. Modal sendiri, pinjaman atau rakan kongsi. Ada baik buruknya. Terima kasih dan sehingga kita bertemu lagi. Assalamualaikum.